Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sejahtera. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersiaran bersama dengan kita, insya-Allah. Seperti biasa, kita memohon kepada rakan-rakan untuk kita teruskan sharing session kita pada hari ini. Terima kasih Arman, terima kasih. Okey, salam reformasi Haming Chu. Terima kasih juga kerana masih lagi bersama dengan kita, bersama dengan saya pada malam ini. Dalam keadaan kita 2-3 malam ni saya tak ada live ni 2-3 malam ni. Bukan sebab apa, sebab ada benda lain yang saya tengah nak buat. Saya tengah dengar suara. Okey ke suara? Okey, suara okey okey, kejap. Saya kena alih kamera. Better macam ni. Right. So, seperti biasa, kalau boleh kita share dalam WhatsApp group. Saya tak ada orang nak tolong share kan, jadi saya share sendirilah. Ke dalam WhatsApp kita, ke dalam Facebook kita, ke dalam kita punya posting dan sebagainya. InsyaAllah kita mohon bantuan rakan-rakan. Itu je yang kita mampu buat sekarang ni, insyaAllah. Dan kita akan menyentuh beberapa perkara, terutama apabila yang melibatkan orang kata sekejap, satu tak boleh ni, yang melibatkan perkara yang berlaku di Sabah. Kita akan tengok kenapa Ketua Penerangan Sabah tu letak jawatan, apa dia punya permasalahan dia, kenapa yang berlaku sedemikian. Dan ini bukan sekadar ni ini apa yang berdasarkan kepada kenyataan beliau pada hari ini. Kenyataan beliau pada hari ini. So, kita share dulu. Okey. Mohon maaf. Okey, Pak Dixon clear. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah Pak Dixon clear. Salam terima kasih Deput Tatan. Terima kasih Fini yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih juga yang terus bersama dengan saya. Terima kasih. Menarik kita punya perbincangan pada hari ini. Terima kasih juga terima kasih saudara Lizabi Ummu Humairah daripada Putrajaya. Terima kasih kepada yang menonton kita daripada Sabah dan sebagainya. Albert Chan, salam terima kasih dari JB. So, malam ni lawan tetap lawan Chandra. Dubai is clear. Thank you Khairul Ali daripada Dubai. Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa dinner kita still on pada 3 hari bulan September Oktober nanti. Cuma sekarang ni kita masih mengharapkan rakan-rakan untuk membeli meja. Kita masih lagi menjual meja, kita masih lagi perlukan bantuan-bantuan rakan-rakan untuk donate dan juga beli meja kita. Kalau sekiranya tak dapat datang pun boleh je beli meja bernilai RM2,000, RM5,000, 20 dan juga RM50. Tapi kita sekarang ni fokus kepada RM2,000 lah, at least kalau kita dapat. Boleh hubungi 014-640-2434. 014-640-2434. Itu saya punya admin. Yang tu kalau boleh ada, insyaAllah pada 3 hari bulan Oktober nanti kita akan jumpa. Boleh contact number tu 014-640-2434 ni, di mana kita boleh dapatkan detail. Kalau nak tahu detail, dia berlaku dekat Bangi Avenue. Apa jadual waktu dia, kita jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita jemput juga Menteri Besar Negeri Sembilan untuk turun. Dan insyaAllah itu antara benda usaha yang kita buat pada malam ini. Minta maaf kalau saya tak berapa nak ni. Dia denyut kat sini. Aduh.
2-3 hari ni dia macam tu. Sebab malam tadi pun sama. Malam sebelum tu pun sama. Jadi insyaAllah kita jaga kesihatan kita. Itu yang penting. Itu yang kita nak, insyaAllah. Okey. Sebelum kita pergi kepada kenapa Ketua Penerangan Keadilan Sabah, Ketua Penerangan MPN Keadilan Sabah letak jawatan. Ini saya dah cover siapa yang dengar live saya siang tadi. Tapi saya rasa tak ramai lah. Kita akan pergi dulu kepada cerita yang berlaku pada hari ini berkenaan dengan Johor. Sebelum tu kita bercerita tentang Sabah. Sebelum kita bercerita tentang Sabah, kita pergi bercerita dengan Johor. Oh, sebelum itu, Bina Negara punya order dah buka. Boleh pergi ke binanegara.org ataupun PM inbox saya untuk melihat baju-baju t-shirt kita. Itu pun antara cara kita buat donation lah. Dan mark serta mask. Mana mask saya tak? Ada mask saya. Dekat situ boleh PM ataupun pergi ke binanegara.org ataupun kontak nombor tadi. Boleh juga untuk dapatkan order. Tujuan dia adalah, ini je cara. Kita bukannya pergi rompak duit rakyat ke apa, itu tak ada. So kalau kita nak dapatkan dana tu, ini je cara. Sebab itu kadang-kadang kita dalam politik ni lagi senang rompak duit rakyat sebenarnya. Sebab kerja itu kerja buat sekali je. Lepas tu duit berjuta-juta, berpuluh juta, beratus juta, berbilion-bilion boleh rompak kan. Tapi kita nak buat donation drive ni sangat susah tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang ada sekarang. Kita faham. Dan juga kita terima kasih kepada ada yang daripada Singapura pun ada yang buat donation kepada saya. Terima kasih. Bukan saya, kepada tim Bina Negara ni terima kasih. Untuk cover perjalanan sebenarnya. Bukannya kita buat program ni, kita minta donation tu sesuka hati. Kadang saya nak kena travel. Saya pergi ke the ground ni, kita bagi sedekah, kita buat donation. Ada yang bagi saya tadi tu roda, kursi roda pun daripada Melawati ada kursi roda. Nanti insya-Allah saya akan dapatkan dan saya akan bagi dengan orang di kawasan mungkin Hulu Langat ke mana-mana lah, kawasan-kawasan yang memerlukan. Ataupun mungkin saya bagi dengan pusat komuniti ke. Jadi dekat situ nanti boleh digunakan kalau sekiranya memerlukan dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita boleh usahakan. Jadi sebenarnya duit donation yang tuan-tuan perempuan bagi itu is not going to waste lah. Saya tak adalah nak guna dia untuk benda-benda lain kan. Keperluan alhamdulillah cukup dengan apa yang saya ada tu cukup. Tapi kita nak bagi pula kepada orang lain. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tak dapat nak salurkan kepada orang lain, insya-Allah saya akan cuba salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan kalau nak tengok apa aktiviti-aktiviti saya, boleh tengok dekat saya punya Facebook saya, page saya Suhadi Morning Official. Ataupun dekat YouTube saya. Hari itu saya baru donate satu TV 32 inci kepada sekolah Sebandi Ulu di kawasan Kota Semarahan untuk ICT Smart TV. Cikgu tu dia kata dia buat satu bilik darjah untuk ICT. Dia tak ada inisiatif sendiri, dia kata, tapi dia ajar ICT tapi tak ada kemudahan untuk nak ajar ICT kepada penduduk kampung. So saya kata tak apa, derma orang ramai ada, saya guna duit tu untuk beli satu TV 32 inci. Daripada TV itu saya letak kat dalam bilik ICT. InsyaAllah saya akan cuba lagi cari satu sekolah yang mana kita boleh bantu dalam keadaan sedemikian di kawasan mana-mana yang pedalaman atau kawasan-kawasan kampung yang memerlukan perkara tersebut. Jadi dengan adanya Smart TV ni, dia boleh boleh sambung terus ke laptop, boleh guna dia punya phone direct, guna screen mirror terus kepada perkara tersebut, insya-Allah. Okey. Balik kepada cerita kita tadi kan. Pertama sekali saya kesian lah tengok Azmin. Dia pergi ke Membakut Sabah. Bila dia kena halau dekat Membakut Sabah gitu. Kemudian dia buat satu Twitter ke, saya tak ingat Twitter ke Facebook. Saya rasa Twitter. Dia mengatakan, oh kami telah diterima dengan gembiranya, dengan hati terbuka di Membakut kan. Padahal kita ada video tu viral. Berkenaan dengan video bahawa beliau telah dihalau daripada satu kawasan, saya rasa tempat makan lah. Dia dihalau daripada tempat makan itu. Saya tertarik sebenarnya kenapa saya membawa isu ini. Kita kena lihat segala apa yang berlaku di Sabah, di Johor, di Kedah kalau kita tengok, di Melaka, di Negeri Sembilan tak ada. Di Melaka, di Johor, di Kedah, di Perak, di Sabah ni. Semua ini berlaku disebabkan oleh seorang manusia bernama Azmin Ali. Kan, hari itu saya bawa ada satu kes kan. Sebab setakat ini, buat masa ini belum ada yang menghubungi saya lagi. Tak apa, kita bagi dia sedikit masa untuk menghubungi saya berkenaan dengan kes tersebut. Kes melibatkan apa? Duit jutaan ringgit. Ada yang salah quote, dia kata, Said Suhadi mengatakan Azmin mempunyai ratusan juta di luar negara dalam akaun. Alah, itu bukan saya cakap macam tu. Saya kata kes itu melibatkan jutaan ringgit. Melibatkan satu akaun yang dikaitkan dengan seseorang bernama Azmin Ali. Saya tak kata Azmin Ali, saya kata yang dikaitkan dengan seseorang bernama Azmin Ali.
Yang mungkin Azmin Ali, kita tak tahulah kan, mungkin ada orang lain nama Azmin Ali. Tetapi sekarang ini bukti-bukti sudah ada, dokumen-dokumen sudah ada. Cuma ada orang kata kepada saya, Iswadi berhati-hatilah, dokumen tu simpan baik-baik. Untuk makluman, dokumen tu tak ada pada saya. Kita dah letak dokumen tu away, menunggu if anything happen, sekiranya sesuatu berlaku, dokumen itu akan didedahkan kepada umum. Oleh seseorang nanti. Itu kita tak reveal lah siapa, bagaimana, kaedah dan sebagainya. Tetapi kalau ada sesuatu berlaku, maka dokumen itu akan didedahkan kepada umum oleh seseorang yang kira prominent jugalah. Antara je lainnya adalah Sarawak Report lah. Antara lainnya adalah Sarawak Report lah. Tapi Sarawak Report itu salah satu saja. Dia banyak lagi agensi-agensi yang kita akan kemukakan. Dan perkara itu sekarang ini sedang masuk ke dalam mahkamah. Dan kita akan tengok what is the next course of action yang akan berlaku. Cuma saya tak boleh reveal lagi apa berlaku, siapa pelaku, bagaimana dan sebagainya. Cuma saya boleh katakan secara eksklusif malam ini, dia melibatkan ramai orang yang penting. Sebab itu saya kata lagu saya Cartel 2.0 sekarang ini in the making. InsyaAllah saya akan riliskan dalam sebulan 2 lagi. Kita akan tengok Cartel 2.0. Lawan kartel yang tak habis, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mana manusia jahanam ni, jahanam, tengok dah keluar perkataan tu, tak elok kan. Tapi keluar perkataan itu juga saya nak kata, ada di dalam parti, maka dia boleh menjahanamkan parti kita, menjahanamkan reformasi kita. Tak guna kita menang lepas ini, tak guna kita berkuasa lepas ini, tapi manusia-manusia inilah yang akan merosakkan balik parti kita. Tak guna kita menang lepas ini, tapi mereka inilah yang akan memastikan mereka terus berkuasa dengan kaedah dan cara mereka tersendiri. Sebab itu saya kata lawan tetap lawan. Itu tak habis lagi. Ini lawan tetap lawan. LTL, lawan tetap lawan. So, sebab itu jugalah saya memerlukan tuan-tuan dan puan-puan membantu kita daripada segi dana, daripada segi bantuan. Kita buat crowdfunding untuk membantu memastikan bahawa usaha kita menentang kekejaman, menentang penindasan, menentang pengkhianatan ini insya-Allah berjaya. Itu saya kata, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi. Dan tadi saya buat posting saya dalam Facebook, saya kata apa yang aku buat ni sebenarnya, ya Allah. Dan bila saya fikir balik apa yang aku buat ni, tapi ada someone, kawan saya tadi call saya, dia kata Iswadi, jangan fikir macam tu. Yalah, kadang-kadang kita ni manusia kan, kita pun ada kita punya ups and downs kita. Kadang-kadang kita pun ada kita punya apa orang kata, rasa lemah kita kan. Tapi bagus kawan-kawan dalam saya punya group pun ramai juga tadi yang bagi encouragement words kan. Kadang-kadang kita pun nak dimotivate juga, bukan kita nak kena pujuk, tak. Kita manusia kan. Kadang-kadang kita ada ups and downs, kita ada rasa sakit, kita ada rasa kecewa, kita ada rasa gembira, kita ada rasa semangat. Yang penting sebenarnya adalah kita saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Itu yang kita nak bagi tahu. Balik kepada cerita Azmin tadi, kenapa Sabah menolak Azmin? Saya nak bagi tahu macam ni saja. Bahawa sekarang ini image Azmin adalah dianggap sebagai satu liability. Sama dengan PAS. Kenapa PAS tidak diletakkan sebagai calon bertanding di Sabah dan juga berkemungkinan di Sarawak kalau mereka masih lagi bergabung dengan BN dan juga PN? Sebab di Sabah dan Sarawak, PAS dilihat sebagai satu parti chauvinis, satu parti ekstremis yang akan menggagung-gugat, menjadi satu liability sama ada kepada Barisan Nasional ataupun kepada Perikatan Nasional. Sesiapa yang associate themselves dengan PAS, maka itu akan dianggap sebagai parti orang ekstremis. Sebab sebagaimana orang Melayu di Semenanjung takut dengan DAP, orang Sabah dan Sarawak takut dengan PAS, sama je. Dia punya sentimen ketakutan dia itu sama. Sebab apa? PAS ni dilihat sebagai parti yang ekstrim, parti yang dia orang ini bukan menentang Islam, tetapi dia menentang orang-orang ekstrim di dalam PAS. Di mana mereka melihat, mereka bayangkan kalau sekiranya PAS memerintah, dia akan jadi parti Taliban, parti yang akan merosakkan, menindas agama lain, bangsa lain dan benda-benda macam tu. Jadi sebab itu kita kata bahawa kenapa PAS tidak mendapat tempat di Sabah adalah kerana itu, adalah sebab dan utamanya kerana itu. Disebabkan oleh itulah maka PAS berkemungkinan tidak juga akan mendapat kerusi di Sarawak. Ini kemungkinan yang berlaku. Jadi sekarang ini PAS tidak lain tidak bukan hanyalah jadi pemacak bendera. Bukan PAS tak ada di Sabah di Sarawak, PAS ada di Sabah di Sarawak, tetapi mereka juga tak boleh pergi ke mana. Sebab itu sekarang ini komponen-komponen bekas PAS seperti Amanah kena melihat bahawa sekarang ini mereka tak boleh dilihat seolah-olah anak kelahiran PAS. Dia tak boleh dilihat sebagai orang macam PAS, cuma nama yang lain. Tak boleh.
Dia kena brand sendiri. Amanah kena ada brand sendiri supaya bukan di Sabah dan Sarawak saja tetapi di negeri-negeri lain juga dapat melihat diri mereka sebagai satu brand yang lain. Kalau kita kata DAP, Parti Demokratik. Kalau kita kata Parti Keadilan, Reformasi. So amanah ni kena buat image apa? Apa image yang amanah? Apa slogan? Apa satu kata, apa cogan kata ataupun moto ataupun aspirasi yang amanah bawa? Supaya nanti kalau sekiranya mereka masuk dalam pertandingan, dalam pilihan raya, mereka tidak lagi diasosiasikan dengan PAS. Mereka tidak dilihat bersama PAS. Ataupun mereka nak dilihat seolah-olah mereka adalah jelmaan kepada PAS, cuma the better version. Tak ada, kita kata jangan bawa image PAS itu. Jangan bawa sekali-kali image PAS itu. Create your own brand. Sebab itu saya kata, branding is very important. Sama ada Keadilan ke, PKR ke, DAP ke, Amanah ke, saya kata bahawa creating your own brand is very important. Jangan, bila saya sebut create your own brand, ada orang marah. Siapa engkau nak bercakap? Siapa engkau ni? Saya kata, siapa aku? Aku adalah orang marhain yang melihat sekarang ini. Dan keputusannya, result dia, bila kita kaji, kajian itu bukan dibuat oleh Iswardi Morni. Kajian itu dibuat oleh Merdeka Center. Kajian itu dibuat oleh NGO-NGO yang membuat kajian dasar berkenaan dengan parti-parti politik negara. Dan mereka melihat bahawa realitinya kita masih ketinggalan daripada segi branding berbanding dengan PN dan BN. So kalau itulah keputusan dan juga itulah dia punya result kepada kajian mereka, kenapa kita nak ego, bodoh, sombong sangat untuk menafikan perkara itu? Kalau orang kata pada saya, tayar kereta kau pancit, saya tak marah orang tu. Saya akan berterima kasih kepada dia. Terima kasih. Saya pernah 2 kali saya drive. Tengah-tengah saya drive ada motor lalu sebelah saya. Dia kata, bang, tayar pancit bang. Dia kata, saya pun tak perasan. So mungkin power sangat kereta tu kau dia. Saya macam, bukanlah pancit yang terlalu pancit yang sampai dia punya rim tu dah keluar. Tak. Dia macam dia punya tu dah terlalu nipis. Dah hampir lah tu. So saya pun dekat highway pula tu kan. So saya pun pergi ke tepi. Saya pergi tepi tengok betul-betul dah hampir. Saya tak marah pada pemandu pula penunggang motosikal tu. Saya berterima kasih kepada beliau. Kan, sebaliknya kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, bila saya kata kena improve our image, kena improve our branding, sepatutnya berterima kasihlah kepada saya kan. Ini tak buat satu video maki saya balik. Tapi tak apalah. Orang-orang macam ni saya anggap sebagai hanya lalat yang singgah di makanan kita lah. Kita halau macam tu je lah kan. Biarlah kan. Bagi saya dia terlalu kecil lah untuk kita nak jawab. Terlalu kecil. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi. Kenapa? Apa yang berlaku dengan Azmin ni? Sebab itu saya kata PAS, Azmin, mereka dilihat sebagai liability dalam PN. Mereka dilihat sebagai liability dalam Bersatu. Dan satu lagi, untuk Bersatu, saya nak boleh katakan macam ni. Bahawa tak tunggulah saat anda di mana Azmin akan mula main politik dan take over pengurusan daripada Muhyiddin Yassin. Tunggu je. Dan juga mereka akan meletakkan orang-orang dia. Sekarang ini saya kata Kartel 2.0 sedang bersedia untuk melompat, tetapi mereka tidak boleh melompat kerana apa? Janji Azmin untuk buat parti sendiri itu tak berjaya. Janji Azmin untuk buat parti sendiri itu tidak terlaksana, maka mereka frust dan mereka tetap kekal di dalam Parti Keadilan Rakyat. Tapi saya boleh jamin, sekiranya Azmin berjaya take over Bersatu, tukar dia punya perlembagaan, buang orang-orang Bersatu, geng-geng Muhyiddin dan sebagainya ni, maka dia boleh bawa masuk geng-geng kartel ke dalamnya. Saya tidak mustahil bahawa mereka akan melompat beramai-ramai. Macam kita sekarang lah, dia kata nak melompat beramai-ramai. Saya tak nampak pun melompat beramai-ramai macam mana kan. So di Sabah sekarang ini, kalau kita tengok, kita bawa topik seterusnya. Di Sabah kita dapat nampak bahawa Parti Cinta Sabah, Anifah Aman, iaitu parti komponen Perikatan Nasional, nampaknya bertanding 73 dun. Uish, kalau kita fikir 73 dun, kalau 1 dun dia punya deposit 20,000, kalau 10 dun 200,000. Kan? Kalau 20 dun 100 kalau 10 dun 200,000, 20 dun 400,000 kali 7 dekat 1 juta lebih kan. 2 juta just untuk deposit je, belum bertanding lagi. Soalan ada orang tanyakan pada saya tadi, so adakah undi mereka ini akan memberi advantage kepada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, ataupun akan damage kepada warisan dan juga Parti Keadilan Rakyat? Jawapan saya mudah saja. Iaitu kita kena lihat komponen itu one by one, setiap satu. Sebab setiap tempat yang PCS ini bertanding, kita kena lihat bahawa tidak semua tempat itu ada grassroots. Sebab itu saya nak bagi tahu dengan kawan-kawan kita di Sabah sekarang ini, kita kena lihat apakah grassroots PCS ini. Kalau sebelum ini kekuatannya mereka adalah daripada, maksudnya penyokong-penyokong mereka adalah daripada UMNO, daripada BN, maka ketahuilah bahawa undi BN itu akan berpecah.
Tetapi kalau sekiranya mereka sebelum ini adalah mempunyai sokongan yang kuat, seperti contohnya Datuk Lajim sebelum ini kan di Beaufort, mempunyai kekuatan yang kuat di grassroots keadilan umpamanya. So kita kena berwaspada dekat situ, maka kita kena lihat adakah mampu kita nak tarik balik orang-orang sokongan daripada PCS ini kepada kita. So kita kena tengok juga atau strategi itu. Saya tak nak cerita strategi panjang lah di dalam live ini kan, sebab itu merupakan strategi kan. Kalau tak bodoh lah kita nak cerita strategi kita. Tapi kita nak bagi tahu bahawa keadaan ini sebenarnya secara umumnya memberi disadvantage kepada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Satu benda yang sangat, seperti kata, politik Sabah ni sangat volatile dan sangat, orang kata apa, sangat fluid. Sebab itu dalam di sana kita ada Perikatan Nasional. Di bawah Perikatan Nasional ni dia ada Parti Bersatu, dia ada Parti Cinta Sabah, dia ada macam mana komponen parti. Kemudian dia ada Barisan Nasional. Barisan Nasional dia ada UMNO, dia ada USNO, dia ada USNO tak ada. Dia ada UMNO dan juga komponen-komponen parti. Kemudian dikatakan mereka bergabung pula membentuk apa yang disamakan sebagai Gabungan Parti Sabah. Macam seolah-olah Sarawak lah. GPS, gabungan Parti Sabah, ataupun gabungan anak Sabah, dan lah apa nama GAS pula kan. So katakan mereka bergabung pula, dan hari ini mereka tidak dapat menentukan siapakah calon Perdana Menteri mereka. Jadi sesuatu yang amat memalukan, satu komponen yang besar seperti UMNO, komponen yang besar seperti Bersatu, mereka tidak mencapai kata sepakat siapa yang bakal menjadi Ketua Menteri Sabah. Dan lagi menarik, apabila yang bercita-cita besar nak jadi Ketua Menteri Sabah, yang sanggup menggadaikan beratus juta untuk nak membeli ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah, Musa Aman, tidak bertanding tidak disenaraikan pun sebagai calon di dalam pilihan raya kali ini. Dia ada satu yang, this is something yang very interesting for us to see. Kenapa seorang yang beria-ia sebelum ini tidak disenaraikan pun sebagai seorang ahli, sebagai calon apa orang kata di dalam Dewan Undangan Negeri kali ini. Ada yang mengatakan bahawa dia tak perlu jadi calon sebab lepas ini dia akan jadi TYT. Betul, nak jadi TYT tu DON dia kena menang, bukan dia kena menang DON. The whole DON tu, BN tu kena menang. Lepas menang itu dah lantik Ketua Menteri, lepas itu barulah dia nak lantik TYT. Tetapi nak kena menang dahulu. So bayangkan kalau tiba-tiba tak menang. Udahlah jadi YB tak dapat. Lepas tu nak jadi TYT pun putih mata. So macam mana dalam keadaan sedemikian kan? Jadi itu merupakan benda yang sekarang ini berlaku di peringkat Sabah kan. Dan di Parti Keadilan Rakyat kita tahu bahawa dia bertanding 7 kursi. Itu kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, kejap. Johor tadi, okey, balik kepada cerita Johor pula. Saya bawa kepada cerita Johor. Saya bawa daripada depan ke depan, belakang ke depan kan. Kita bawa daripada belakang ke depan ni, saya kata. Johor sekarang ini dalam keadaan tadi, walaupun ada satu usul dikatakan hampir kalah, tetapi akhirnya usul itu menang. Dan juga Ketua Pembangkang setuju untuk menyokong usul bajet tambahan, iaitu berkenaan dengan bajet tambahan negeri, terutama untuk menghadapi COVID-19. Tahniahlah kepada Ketua Pembangkang kerana kita mengutamakan rakyat dalam isu ini. Dan kerajaan Johor walaupun dalam keadaan bergoyang sekarang ini, kita katakan bahawa mereka tidak tumbang, tetapi mereka berada dalam keadaan mereka bergoyang kerana sekarang ini kedudukan kerusi adalah 28-28. Maksudnya di peringkat kerajaan pun walaupun sebenarnya 29-27, tetapi Osman Sapian itu dilihat sebagai penyokong kepada Pejuang. Walaupun dia dilihat duduk di kerusi kerajaan, tetapi kita tahu dalam satu usul bahawa dia tidak mengangkat tangan. Jadi dalam keadaan itu kita katakan bahawa sebenarnya kerajaan masih dalam keadaan hung government, 28-28. So situasi ini tak boleh berlaku terlalu lama. Saya dah sentuh panjang teman ini. Dan saya boleh katakan bahawa kerajaan tak akan tumbang, kerajaan Johor tidak tumbang buat masa ini. Dia masih berjalan seperti biasa buat masa ini. Tetapi anything can happen buat masa ini. So saya percaya orang-orang seperti Hamzah Zainuddin akan terbang ke Johor selepas ini bagi membeli apa orang kata don dewan dewan pula YB di Pembangkang ini untuk memastikan mereka terus menyokong dan menyebelahi menyebelahi Perikatan Nasional untuk memastikan kerajaan Perikatan Nasional itu berkuasa. Kenapa saya kata macam itu? Saya kata kalau Kedah itu penting kepada Mukris, sebab itulah pentingnya Johor kepada Muhyiddin Yassin. Image seorang Perdana Menteri
tercalar sekiranya negeri yang dia sendiri perintah jatuh ke tangan pembangkang. Maksudnya dia tak mampu untuk nak pegang kerajaan negeri sebagaimana yang berlaku kepada Pak Lah dahulu kan. Dia tak mampu nak tawan Pulau Pinang pun pada masa tersebut. 2004 dia berjaya. Cuma 2008 tu dia tak berjaya. Jadi itu adalah satu kemaluan. Adalah satu benda yang memalukan bagi seorang Perdana Menteri kalau dia tak boleh command dia punya dia punya negeri sendiri. Jadi itu kepastian yang kita tahu bahawa sebab itu ada yang kata parlimen akan dibubarkan. Saya berkeyakinan bahawa Muhyiddin Yassin akan cuba memastikan bahawa parlimen ini akan kekal sehingga habis term. Parlimen ini akan kekal sehingga habis term, kerajaan ini akan kekal sehingga habis term, walaupun desakan daripada UMNO, desakan daripada UMNO lah, komponen UMNO especially, supaya kerajaan ini dibubarkan. Benda ini tidak akan berlaku kerana saya percaya even daripada UMNO sendiri pun mereka masih berkira-kira masih lagi sedap dengan jawatan dan juga gaji-gaji ratusan puluhan ribu yang mereka sekarang ini dapati di dalam dalam gaji-gaji dan poket mereka. Okey, sebab itu saya kata bahawa Johor tidak tumbang, buat masa ini, kerajaan negeri tidak tumbang, persekutuan pun tidak tumbang, federal tidak tumbang, dan Bersatu akan cuba memastikan bahawa selama mungkin mereka bertahan dalam kerajaan yang ada sekarang, dan keputusan di Sabah ini akan menentukan bagaimana ini berlaku. Sebelum saya pergi kepada kenapa Ketua Penerangan MPN Sabah itu letak jawatan PKR, Parti Keadilan Rakyat letak jawatan, saya nak bagi tahu bahawa hala tuju kita sekarang ini daripada segi Parti Keadilan. Kita kena faham bahawa kita melalui era di mana terdapat manusia-manusia yang cuba untuk nak merosakkan kita, yang akan cuba untuk memastikan kita ini sentiasa ke belakang. Kita kena faham, tidak ada parti di Malaysia yang selain daripada UMNO lah, yang mempunyai komponen besar, yang boleh menguasai semua bangsa, semua agama. DAP ada, tetapi orang masih lihat DAP sebagai parti komponen Cina. Suka atau tidak. Tetapi Parti Keadilan ini dilihat sebagai satu parti yang boleh penetrate all race, all religion, all kawasan. Sebab itu di Sarawak pun kalau kita tengok DAP masih lagi prominent di kawasan-kawasan Cina. Tetapi Parti Keadilan Rakyat pergi kepada semua kawasan. Melayu, Iban, Cina dan sebagainya. Dia boleh pergi kepada semua kawasan. Amanah di Sarawak tak boleh pergilah. Ini dengan grassroots pun tak ada. Tetapi daripada segi itu, kalau kita tengok, Parti Keadilan ni, kerana kekuatan itu, maka musuh akan cuba pelbagai cara untuk memastikan bahawa Parti Keadilan itu tidak boleh pergi ke depan, tidak boleh maju ke depan, tidak boleh berkuasa dalam pilihan raya yang akan datang ataupun yang akan datang. Itu tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu satu perkara. Politik adalah satu permainan jangka panjang. Jangan anggap kita kalah PRU 15, kita jatuh PRU 14, kita tak menang PRU 16. Itu sebagai satu kekalahan. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Istilahnya adalah siapa yang dapat meneruskan game ini. Siapa yang dapat meneruskan usaha ini. Sebab itu jangan pernah kita rasa kecewa kalau sekiranya kita tak berjaya mendapat kemenangan, contohnya dalam pilihan raya. Kita tak boleh nak menang dalam pilihan raya. Itu yang kita nak. Sebab itu kalau kita kata, ke mana hala tuju? Hala tuju kita sebenarnya adalah untuk memastikan reform itu terus berlaku. Walaupun kita jadi pembangkang. Sebab ada orang kata kepada saya, kau jadi pembangkang, apa reform yang kau boleh buat? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak reform yang kita buat kerana kita pembangkang. Jadi kerajaan 22 bulan pun tak mampu kita buat reform macam tu. Paling mudah yang kita boleh nampak apa dia? Ni, cop jari, masa kita nak celup jari tu, adalah idea daripada pembangkang pada masa itu. Desakan 16 September yang kita akan hadapi dalam masa 3 hari adalah saranan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibuat oleh negeri pembangkang pada masa itu. Selangor, Perak dan Pulau Pinang antara negeri yang pertama mengumumkan cuti umum kepada 16 September. Barulah negeri-negeri federal ikut pada waktu itu. Jadi itu merupakan antara perkara yang kita bawa. Kalau tidak ada pembangkang yang kuat, macam mana kita nak mewujudkan satu kerajaan yang kuat? Tetapi memanglah betul, kita tak naklah selama-lamanya jadi pembangkang. Dalam masa yang sama, kita kalau tak nak jadi pembangkang selama-lamanya, kenalah bekerja seolah-olah kita nak menang. Itu saya kata, kita bekerja macam kita nak kalah. Kita berehat macam kita dah menang. So macam mana kita sekarang ni? Bila saya buat usaha, saya kata saya nak buat dinner 3 hari bulan 10. Saya nak kumpul dana. Apa tujuan dana tersebut? Kita nak lawan pengkhianat.
Tetapi take up kita masih lagi slow. Saya fahamlah mungkin ekonomi kita tak apa nak bagus kan. Terima kasih kepada yang dah take up. Terima kasih. Teruskan. Kita ada 2 minggu lagi sebelum kita punya dinner. Kalau nak juga sekiranya nak meja tersebut kan, boleh PM saya ataupun boleh hubungi nombor berikut iaitu 014-640-2434. Merchandise pun kita ada, dinner pun kita ada, kita jual, kita buat dengan Bangi Avenue, kita jemput pimpinan-pimpinan parti untuk datang. Tujuannya adalah untuk kita nak kumpul dana, kita nak buat gerakan ni. Saya nak buat live, kita nak buat gerakan, kita nak bantu orang lain buat live, kita nak bantu YB lain. Kita nak bantu untuk menang pilihan raya. Memanglah duit itu tak cukup nak bantu menang seluruh Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, saya buat benda ni pun bukannya ada orang bayar. Free je. Maksudnya kalau free itu boleh sampai kepada ramai orang, bayangkan kalau kita ada dana yang besar untuk kita nak membantu. Bayangkan dia punya berapa fold kita boleh bantu. Akhir sekali, berkenaan dengan Ketua Penerangan Negeri Sabah, Parti Keadilan Rakyat yang meletak jawatan semalam. Kedua hari lepas, saya ingat 2 hari lepas. Kenyataan itu sebenarnya adalah satu kenyataan yang bagi saya tepat. Menunjukkan bahawa saudara Simsudin, ada orang kata Simsudin ni kartel. Simsudin bukan kartel. Orang yang cakap dia kartel tu, orang tu sendiri tak tahu makna kartel tu apa. Saya kata, kenapa Simsudin berbuat kenyataan demikian, membuat tindakan sedemikian. Saya harap dia ambil baliklah beliau. Dia ni adalah ketua cabang bagi Labuan. Dia tak bertanding pun. Dia bukan letak jawatan sebagai ahli, dia letak jawatan sebagai ketua penerangan MPN. Maksudnya dia setakat ketua cabang biasalah, dia tak menjadi ahli. Kenapa dia membuat kenyataan sedemikian? Pertama sekali, kita kena sedar bahawa pada sehari sebelum, pada sehari sebelum penentuan, saya 9 atau 10 hari bulan pada waktu itu, 9 hari bulan, saya 9 hari bulan, kita telah pun membuat pengumuman, saya 10 hari bulan, bahawa kita akan bertanding, Parti Keadilan Rakyat akan bertanding di 14 kerusi. Apabila kita mengatakan kita setelah akan bertanding di 14 kursi, dan bukan dia cakap, ini hasil rundingan, hasil mesyuarat, hasil persetujuan. Tiba-tiba keesokan harinya, pengurusi MPN boleh pula kata kita bertanding 7, tanpa merujuk kepada pimpinan, tanpa merujuk kepada Majlis Pimpinan Negeri. Maka kenyataan itu seolah-olah nak mengatakan kenyataan Simsudin itu seolah-olah macam menipu. Jadi bagaimana disiplin dalam organisasi itu boleh berlaku sekiranya tidak ada seolah-olah macam kita tak ada satu kata-kata sepakat. Even dalam keadaan kerusi sekalipun. Pada waktu itu, kita yang dahulu membuat kenyataan sebelum warisan. Kalau warisan letak calon kat situ, warisan yang langgar kita, bukan kita langgar warisan. Itu je sebenarnya benda yang kita kena faham yang berlaku sekarang ini. Jadi bila benda itu berlaku, tiba-tiba pengurusi itu seolah-olah bernada seperti warisan, maka kita tidak dapat kita kata seolah-olah kita dilihat sebagai parti yang lemah. Itu saya kata tadi. Tidak ada parti di Malaysia ini yang koman seluruh negara, seluruh bangsa, seluruh agama melainkan Parti Keadilan Rakyat. Kita bukan nak menafikan warisan. Kita sahabat dengan warisan. Cuma kita nak bagi tahu dengan parti-parti lokal ini. Jangan bangga sangat dengan parti lokal. Yelah, kamu boleh jadi kerajaan di peringkat lokal. Tetapi di peringkat persekutuan, kamu still kena bergabung dengan Parti Keadilan. Kamu still kena bergabung dengan Parti UMNO. Kamu still kena bergabung dengan Parti Bersatu. Kena bergabung dengan Parti Melaya yang kamu panggil tu untuk nak jadi kerajaan persekutuan. Kalau tidak, selama-lamalah negeri itu akan jadi negara pembangkang. Negeri pembangkang. Jadi selama-lamanya jadikan negeri pembangkang, ke mana hala tuju lagi negeri dan penduduk negeri tersebut? Kita tak nak penduduk Sabah dan Sarawak ini selama-lamanya jadi pembangkang. Tapi dalam masa kita jadi kerajaan, biar kita mempunyai kerajaan yang bersuara. Parti lokal tak mampu memberi suara tersebut. Dia hanya boleh dibuat oleh parti nasional. Tapi warisan dah bertanding, tak apalah, bertandinglah. Itu kita tak boleh nak kata apalah kan. Tetapi itu saya kata tadi. Politik ni adalah politik jangka panjang. Jangan anggap bahawa dia akan berlangsung, dia akan habis kat sini je. Kita ingat dulu zaman tahun 90-an yang berkuasa PBS. Selepas itu UMNO. USNO sebelum itu. Lepas tu kita ada parti-parti lain di Sabah yang berkuasa. Kemana mereka sekarang ini? Masih ada lah, still masih ada. Tetapi akhirnya tenggelam begitu saja. So di Sabah ni, parti lokal, sokol lokal ni come and go. Come and go. Ada yang kekal, ada yang hilang. Parti Cinta Sabah baru ni, sebelum ini ada Parti Harapan Rakyat, PHR, di bawah di bawah antaranya adalah Datuk Lajim jugalah. Still dah berkubur sekarang ini. Sebab tu dia bukan masalah kalah dan menang.
dia permasalahan dia mampu ke tidak kita sustain dalam usaha kita nak melawan, nak meneruskan politik kita, tuan-tuan dan puan. Jadi itu penerangan kepada kenapa Syamsuddin letak jawatan. Bagi saya itu satu tindakan yang betul dan menunjukkan bahawa kita ni the true reformist. Kita tak ada, bukan gila pangkat, bukan gila jawatan. Kita berada di situ kerana nak memastikan bahawa jalan kita betul. Kita bukan orang yang yes boss, okay boss, no problem boss, cium tangan, tak ada. Yang salah kita kata salah, yang benar kita kata benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau benda itu salah, saya akan kata salah. Kalau itu benar, kita akan kata benar. Okey, itu saja daripada saya. Seperti mana saya kata, dinner kita, siapa yang nak dinner, nak beli table untuk dinner, siapa yang nak order mug, nak order mask, baju dan sebagainya, boleh hubungi 014-640-2434. Dalam pada itu nanti insya-Allah kita akan terus communicate. Kalau ada yang nak donate, nak bagi donation, apa-apa sumbangan kita boleh terima, insya-Allah kita akan salurkan ke tempat yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang penting kita jangan pernah putus asa. Yang penting terus berdoa untuk saya, untuk negara, untuk Malaysia, untuk Sabah. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.